Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, saya telah mencatatkan beberapa perkara di sini. Oleh kerana saya bekas pelajar aliran sains dan saya melihat kenapa kurikulum di luar negara, khususnya di negara maju dan di barat ya, mereka tidak ada subjek sains untuk setahun, 2 atau 3 tahun yang pertama. Okey, ia satu yang mengejutkan saya juga dan saya cuba memahaminya kerana saya tidak ada bahan-bahan ataupun saya tidak terlibat dengan apa-apa program di sana. Jadi saya cuba berfikir kenapa mereka tidak ada subjek sains. Okay, sedangkan kita masuk je tahun 1, anak kita diberikan subjek sains. Jadi saya pun cuba melakarkan daripada pengalaman saya dan juga maybe perbincangan dengan kawan-kawan di sana, kenapa ini berlaku. Dan ini satu yang saya sangat tertarik. Okey, beberapa aspek yang saya tulis dekat sini adalah aspek-aspek yang pada saya kita terlepas pandang. Kita macam tak kisah. Okey, dunia telah berubah tetapi sikap kita masih lagi elemen jumud itu melengkari sistem pendidikan di negara kita. Okey, yang pertama, pendidikan adalah sesuatu yang melibatkan concern toward the majority. Okey, pendidikan bila berlaku secara formal, anak-anak kita masuk tahun 1 beratus ribu, maka kita mula memikirkan education secara rasmi telah bermula ataupun public education telah bermula dan keutamaan diletakkan kepada majority student. Okey, majority itu bermakna kita berminat untuk memastikan majority itu acquire apa yang sepatutnya mereka dapat daripada sistem yang ditawarkan kepada mereka. Okey, mereka berminat kepada suatu minat murid secara keseluruhannya. Okey, lebih daripada kita nak memilih pelajar-pelajar yang kita katakan sebagai brighter, pelajar-pelajar yang academically excellent ataupun academic intelligent. Okey, yang itu rupanya di negara barat mereka tertolak tepi dahulu. Mereka lebih utamakan ratusan ribu yang masuk ini apa yang sepatutnya kita equip mereka. Okey, supaya mereka mendapat impact daripada kehadiran mereka di sekolah. So yang pertama, mereka mementingkan a general, a public, a majority interest of the student. Okey, bukannya sekelompok yang excellent, okey, ataupun yang minority ini. Okey, itu yang pertama. Okey. Kemudian bila masuk ke tahun 1 ataupun grade 1 ataupun year 1, mereka tidak berfikir untuk menghasilkan saintis yang untuk melatih saintis masa depan dalam bidang yang specialized. Mereka tak lihat anak-anak itu sebagai saintis masa depan, tidak. Okey, jadi itu bukan keutamaan mereka. Pada mereka, anak-anak itu masuk dalam satu sistem yang dinamakan sebagai public education. Okey, bukannya untuk menghasilkan saintis. Artinya itu yang kedua bila dikaitkan dengan sains. Okey, so yang ketiga, mereka utamakan anak-anak yang majoriti ini belajar, suka untuk belajar dan juga suka untuk berfikir, dan mereka dilatih untuk berfikir, bukan dilatih untuk menjadi saintis. Okey, sebab itulah dia punya proses itu tidak melibatkan penekanan kepada sains secara khusus sebagai satu subjek matter. Okey, itu yang ketiga. Okey, yang keempat, mereka melihat bahawa menanam asas-asas minat kepada knowledge, asas-asas minat kepada subjek-subjek yang lain termasuk sains juga matematik adalah berakar umbi di sekolah rendah. Okey, jadi untuk membina minat sains itu mereka lakukan secara gradual supaya tidak dilihat sains itu sebagai subjek yang sangat banyak kontennya sehingga hilang minat pelajar itu. Itu yang keempat, mereka meletakkan
sekolah rendah sebagai foundation untuk anak-anak menguasai sains akan datang bagi sebahagian mereka yang berminat. Okey, dan yang kelima, keutamaan mereka adalah untuk melengkapkan anak-anak itu dengan scientific literacy. Berbeza dengan dikatakan scientific content, scientific subject matter. Scientific literacy ni ialah boleh membaca, boleh menulis dan boleh memahami sains. Okey, sebagai satu pengetahuan. Bukan untuk melahirkan saintis yang specialized di peringkat sekolah rendah. Mereka nak supaya majoriti anak-anak ini, walaupun mereka keluar, habiskan sistem pendidikan yang formal, tidak menjadi saintis, tetapi mereka ada scientific literacy. Mereka membaca, melihat, memahami dan juga berfikir sebagai seorang saintis, walaupun mereka bukan seorang saintis. Okey, critical thinking umpamanya, dealing with facts and figures, gives reasonable, look for the different variable bila dia berbincang. Jadi mereka nakkan scientific literacy ini bermula di peringkat sekolah rendah. Okey, scientific literacy bukan subjek sains. Okey, jadi pendekatan mereka adalah lebih kepada scientific literacy. Okey, sebab itulah di sekolah rendah di negara-negara maju, mereka hanya ada 2 subjek saja, iaitu bahasa Inggeris. Okey, ini subjek utama mereka, core subjek mereka. Bahasa Inggeris lah. Kalau mereka di Jerman, bahasa Jerman lah. Kalau mereka di Finland, bahasa Finnish lah. Okey, jadi bahasa utama mereka, kalau kita di sini, bahasa Malaysia lah. So, yang pertama, literacy, itu kebolehan untuk menulis, membaca dan juga menaakul. Memahami apa yang dibaca. Jadi, pertama, untuk faham apa yang dibaca, dia kena pandai membaca dan pandai menulis. Jadi, itu yang ditekankan sebagai keutamaan. Okey, itu yang pertama, literacy. Okey, yang kedua adalah numeracy, iaitu boleh mengira sesuatu yang abstrak, memberikan makna kepada pengiraan dan nombor-nombor yang berada di sekitar. So, selain daripada literacy, anak-anak juga boleh menguasai numeracy. Okey, sekurang-kurangnya semua anak-anak itu tidak tercicir untuk dua aspek ini. Okey, itu mereka berikan penekanan. Selain daripada subjek muzik, okey, selain daripada subjek sport dan juga maybe aktiviti-aktiviti co-curriculum yang lain. Tapi 2 subjek ni mereka tekankan. Sebab itulah mereka banyak bercerita, mereka banyak berdialog, banyak berkomunikasi, okey, untuk memberikan sense kepada understanding. Mereka ada satu sudut, anak-anak datang je, okay girls and boys, now start having a short reading. So mereka duduk, mereka baca, tak kisahlah mereka nak buat apa. Selepas itu mereka duduk bersela, okey, minta mereka ceritakan apa yang mereka baca. Okey, kalau anak-anak tidak boleh membaca, dia akan bersoal jawab. Kan ada anak-anak yang maybe belum lagi boleh membaca atau belum boleh memahami. Sebagai anak-anak maybe macam tu, so mereka berdialog dengan anak-anak itu kerana mereka nak letakkan satu pemikiran untuk anak-anak itu menjadi kritis. Okey, sebab itulah speaking, communication, understanding adalah keutamaan dalam pendidikan. Okey, untuk menghasilkan mereka yang bersedia untuk belajar subjek-subjek yang lebih sistematik dan lebih mencabar. Jadi tahun 3 ataupun year 3, grade 3 baru mereka mula belajar sains. Sebelum tu sains ada juga, tetapi dimasukkan dalam subjek-subjek numeracy dan juga literacy, okey, dan juga dalam subjek yang maybe ada subjek tambahan, contohnya ICT, okey, komputer, maka masukkan sains di situ. Okey. Jadi yang menarik minat dekat sini, sesiapa yang nantinya masuk kepada peringkat yang lebih tinggi, maka mereka boleh berfikir sebagai seorang saintis. Mereka berminat kepada sains. Sebab itulah mereka tidak ada exam kerana mereka menekankan kefahaman. Mereka kata, what is the point of teaching student without understanding? Jadi pada mereka, pemahaman itu sangat penting. Okey, walaupun mereka ajar sedikit, tak sempat nak ajar banyak, asalkan anak-anak itu faham apa yang dipelajari. Tapi biasalah budak-budak kan cepat boleh faham kan. Okey, tetapi dia nak pastikan itu berlaku sehingga tidak ada yang tertinggal. Dan antara falsafah yang mereka bawa adalah semua ini dilakukan supaya jurang antara anak-anak itu tidak ketara,
tidak ada anak-anak yang begitu maju ke hadapan disebabkan oleh perkara-perkara yang boleh membantu mereka selain daripada gifted, selain daripada mereka ada positive environment kat rumah. Okey, selain daripada gene mereka, genetik mereka yang pandai. Okey, dan anak-anak lain yang maybe disadvantageous, at risk student, so on and so forth lah. Jadi mereka nak rapatkan jurang itu. Sebab itulah adanya public education. Public education bukan nak menghasilkan engineer, bukan nak menghasilkan saintis, bukan nak hasilkan anak-anak yang masuk asrama penuh, tidak. Itu bukan matlamat general education. Okey. Kalau ada pemisahan macam itu pun kan anak-anak itu istimewa. Okey, anak-anak tu perlukan satu pendidikan khas. Barulah mereka diasingkan once in a while untuk memastikan mereka catch up. Lepas tu mereka masuk balik ke dalam arus perdana untuk mereka inklusif bersama dengan anak-anak yang lain. Kita tak ada pilihan. Okey, itulah yang keadilan, equity yang kita terpaksa kita lakukan untuk anak-anak. At the end of the day, kita dapati bahawa mereka-mereka ini dapat melahirkan manusia-manusia yang relatively lebih baik dari segi knowledge-nya, okey, dari segi pengetahuannya, dari segi sikapnya, dari segi pemikirannya, dan menghasilkan banyak kita katakan banyak invention akhirnya kita sebagai pengguna. Kita banyak menghasilkan juga. Okey. Tetapi sebahagiannya drug addict lah apa semua yang akhirnya tidak dapat mengembalikan kebaikan itu kepada masyarakat. Masyarakat pula yang menanggung beban. Okey, jadi bermula dengan asas, bermula dengan yang diperlukan oleh semua anak-anak. Kita tak perlu tergesa-gesa nak anak kita jadi seorang saintis lah pula. Tahun 1 tengok subjek A, sains, oh my god. Tahun 2 dapat A lagi, oh my god. Dan kita dapati anak kita bila sampai matrikulasi, mereka tak nak ambil sains dah. Okey, sebab mereka tidak ada minat, mereka belajar kenapa? Kerana itulah yang suruh mereka untuk belajar. Jadi pemikiran meletakkan majority sebagai first concern, meletakkan majority sebagai keutamaan. Okey, tidak ada dalam konteks kita di sini. Tak ketara, concern kita tak nampak ketara ke arah itu. Okey, yang boleh kita ada banyak ruang untuk memperbaikinya. Sebab itulah saya harapkan untuk pembinaan kurikulum yang akan datang, subjek sains juga tidak perlu. Yang perlulah scientific literacy. Berfikir secara saintifik, bukannya belajar scientific thinking. Inferences, hypothesis itu pemahaman yang salah. Bukan itu yang anak-anak tu nak kena faham. Tapi berfikir secara saintifik, maknanya berfikir secara sistematik, memberikan reason, memberikan alasan, argument-argument yang kita keluar daripada meaning making, kefahaman kita daripada pembacaan, daripada apa yang kita tahu daripada persekitaran kita. Dan anak-anak ada confident, berani untuk bercakap, berani untuk berkomunikasi. Okey, tak macam anak-anak kita takut nak berkomunikasi, malu nak berkomunikasi. Okey, saya pelawar boleh tak terlibat dengan forum saya secara live? Tak boleh lah doktor, saya ni lemah doktor, siapalah saya doktor, apa yang saya kena. Jadi banyak sangat alasannya, sedangkan dia seorang yang telah berkecimpung dalam bidang yang dia lakukan selama bertahun-tahun lamanya. Banyak sangat reserve lah kan. Benda-benda yang melibatkan pemikiran tu kita reserve. Okey. So saya tak kisah, saya sebut saja kerana saya mendapati bahawa kita melakukan perkara yang bukan salah tetapi maybe terlalu awal, terlalu ambitious sehingga akhirnya banyak yang tercicir. Yang kita nak bawa adalah majoriti pelajar dan sebahagian pelajar pada pendidikan khas. Ingat, saya sangat berpendapat kejayaan sistem pendidikan sesebuah negara adalah kejayaan dia untuk cater, untuk tackle, untuk resolve, untuk bagikan solution kepada pendidikan khas. Kalau anak-anak pendidikan khas dapat kita berikan suatu suasana pembelajaran yang sesuai dengan mereka, kerana mereka ni unik, kerana mereka ni agak berbeza satu sama lain. Kalau ini kita boleh lakukan dengan baik, okey, maka itulah kejayaan yang lebih bermakna daripada kita boleh menghasilkan pelajar dapat Ace yang banyak, lepas tu masuk universiti pun sama juga seperti pelajar-pelajar yang lain. Okey, itu perbezaannya. Kalau kita berjaya mengurangkan dalam sistem ekonomi kan, kalau kita berjaya mengurangkan jurang di antara yang terlalu miskin dengan terlalu kaya,
maka itu satu kejayaan dalam sistem ekonomi yang juga berasaskan sistem ekonomi Islam, yang tidak akan senang melihat orang yang kaya terlalu kaya diberikan segala kemudahan dan orang yang miskin merempat hina. Okey, sebab itu adalah sistem Islam yang cuba untuk merapatkan kedua-dua ini. Maka itu juga lah yang berlaku dalam pendidikan. Kita tak mahu ada kelompok yang mendapat semua, hampir semuanya. Ada kelompok yang mendapat melukut-melukut di tepi-tepi gantang saja. Okey, itu saja pagi ini. Mudah-mudahan ia dapat memberikan sedikit bahan berfikir untuk kita semua. Okey, itu saja. Selamat berpuasa dan berbuka puasa. I love you. Bye-bye.